Bertemu lagi dalam channel Cikgu Sam Tutorial. Kali ini kita akan membincangkan suatu tajuk yaitu lebihan pengguna dan lebihan pengeluar. Tujuan perbincangan ini adalah untuk mengenal pasti konsep lebihan pengguna dan lebihan pengeluar, seterusnya membezakan lebihan pengguna dan lebihan pengeluar. Perbincangan akan diterangkan melalui 3 pendekatan, yaitu pendekatan pertama adalah melalui jadwal, pendekatan kedua adalah melalui keluk, dan pendekatan ketiga adalah melalui persamaan. Sekarang kita akan lihat konsep lebihan pengguna dan lebihan pengeluar. Secara konsepnya, lebihan pengguna merujuk kepada perbezaan antara harga yang sanggup dibayar oleh pengguna dengan harga yang sebenarnya dibayar di pasaran. Harga yang sebenarnya dibayar oleh pengguna merujuk kepada harga keseimbangan pasaran. Manakala bagi lebihan pengeluar, dia adalah merujuk kepada perbezaan antara harga yang sanggup diterima oleh pengeluar dengan harga yang sebenarnya diterima di pasaran. Harga yang sebenarnya diterima oleh pengeluar merujuk kepada harga keseimbangan pasaran. Oleh itu, sekiranya kita melihat dengan lebih jelas perbezaan antara lebihan pengguna dan lebihan pengeluar, lebihan pengguna merujuk kepada beza atau perbezaan antara harga yang sanggup dibayar dengan harga yang sebenarnya dibayar. Sebagai contohnya, seorang pengguna yang ingin membeli sebuah laptop dan mempunyai kesanggupan untuk membayar sebanyak Rp2.500. Dan apabila berada di kedai laptop dan mendapati bahawa harga laptop adalah Rp2.200. Ini bermakna terdapat perbezaan di antara harga yang sanggup dibayar yaitu sebanyak Rp2.500 dengan harga yang sebenarnya dibayar yaitu harga laptop sebanyak Rp2.200. Ini menunjukkan lebihan pengguna adalah sebanyak Rp300. Begitu juga dengan lebihan pengeluar. Lebihan pengeluar merujuk kepada perbezaan antara harga yang sanggup diterima oleh pengeluar dengan harga yang sebenarnya diterima. Sebagai contohnya, seorang pengeluar yaitu pembuat perabot yang mengeluarkan ataupun menghasilkan sebuah meja. Pengeluar tersebut menjangkakan ataupun sanggup menerima meja tersebut boleh dijual dengan harga Rp250. Tetapi apabila meja tersebut dijual di pasaran, harga meja ketika itu adalah Rp300. Ini bermakna terdapat perbezaan di antara harga meja yang sanggup diterima oleh pengeluar yaitu sebanyak Rp250 dengan harga meja yang sebenarnya di pasaran yaitu Rp300. Ini menunjukkan terdapat lebihan pengeluar sebanyak Rp50. Sekarang kita akan lihat contoh pengiraan melalui jadwal. Berikut merupakan jadwal lebihan pengguna yang terdiri daripada 4 kolom, yaitu kolom pertama adalah kuantiti, kolom kedua adalah harga yang sanggup dibayar, kolom ketiga adalah harga pasaran, dan kolom keempat adalah pengiraan lebihan pengguna. Kalau kita melihat jadwal, pada kuantiti 1, harga yang sanggup dibayar oleh pengguna adalah RM12, tetapi harga di pasaran adalah RM4. Maka lebihan pengguna adalah
12/4 bersamaan dengan RM8, yaitu lebihan pengguna adalah RM8. Seterusnya, pada kuantiti 2 unit, harga yang sanggup dibayar oleh pengguna adalah RM10, tetapi harga di pasaran adalah RM4. Ini bermakna lebihan pengguna adalah 10/4 bersamaan dengan RM6, menunjukkan lebihan pengguna adalah RM6. Seterusnya, pada kuantiti 3 unit, harga yang sanggup dibayar oleh pengguna adalah RM8 dan harga pasaran adalah RM4, maka lebihan pengguna adalah 8/4 bersamaan dengan 4. Seterusnya, pada kuantiti keempat, lebihan pengguna adalah 6/4 bersamaan dengan RM2, dan pada kuantiti kelima, harga yang sanggup dibayar oleh pengguna adalah RM4 dan harga pasaran adalah RM4, maka lebihan pengguna adalah 4/4 bersamaan dengan 0. Ini bermakna apabila dijumlahkan, maka 8 tambah 6 tambah 4 tambah 2 tambah 0 bersamaan dengan 20. Lebihan pengguna, jumlah lebihan pengguna adalah RM20. Sekarang kita akan lihat contoh pengiraan bagi lebihan pengeluar. Jadual berikut merupakan pengiraan bagi lebihan pengeluar. Juga terdapat 4 kolom, yaitu kolom pertama adalah kuantiti, kolom kedua adalah harga yang sanggup diterima, dan kolom ketiga adalah harga pasaran, dan kolom terakhir yaitu lebihan pengeluar. Pada kuantiti 1, harga yang sanggup diterima oleh pengeluar adalah RM4, tetapi harga pasaran adalah RM12, maka lebihan pengeluar adalah 12/4 bersamaan dengan RM8. Pada kuantiti keluaran kedua, harga yang sanggup diterima oleh pengeluar adalah RM6, manakala harga pasaran adalah 12, maka lebihan pengeluar adalah 12/6 bersamaan dengan RM6. Pada kuantiti keluaran ketiga, harga yang sanggup diterima adalah RM8 dan harga keluaran ataupun harga pasaran adalah 12. Maka lebihan pengeluar adalah 12/8 bersamaan dengan RM4. Manakala pada kuantiti keluaran keempat, harga yang sanggup diterima oleh pengeluar adalah RM10. Manakala harga pasaran adalah 12, maka lebihan pengeluar adalah 12/10 bersamaan dengan RM2. Manakala pada kuantiti keluaran kelima, harga yang sanggup diterima oleh pengeluar adalah 12 dan harga pasaran adalah 12, maka lebihan pengeluar adalah 12/12 bersamaan dengan sifar. Dengan itu, kalau kita menghitung lebihan pengeluar bersamaan dengan 8 tambah 6 tambah 4 tambah 2, maka jumlahnya adalah RM20. Ini bermakna lebihan pengeluar adalah RM20. Sekarang kita akan lihat penjelasan lebihan pengguna melalui keluk. Jelas di sini adalah keluk bagi lebihan pengguna. Keseimbangan asal tercapai apabila keluk permintaan DD bersilang dengan keluk penawaran SS pada titik I. Harga keseimbangan adalah RM10 dan kuantiti keseimbangan adalah 10 unit. Lebihan pengguna adalah perbezaan antara harga yang sanggup dibayar oleh pengguna dengan harga yang sebenarnya dibayar, yaitu harga keseimbangan pasaran. Melalui keluk, lebihan pengguna ditunjukkan oleh luas segitiga berwarna hijau. Maka jumlah lebihan pengguna
adalah bersamaan dengan luas segitiga berwarna hijau. Oleh itu, melalui keluk, lebihan pengguna dapat dihitung dengan menggunakan rumus segitiga, yaitu 1/2 darab tapak darab tinggi. Ini menunjukkan lebihan pengguna adalah suatu kawasan di bawah keluk permintaan tetapi di atas harga keseimbangan. Seterusnya kita akan lihat pula keluk bagi lebihan pengeluar. Keluk tersebut merupakan keluk yang menunjukkan lebihan pengeluar. Melalui keluk, keseimbangan asal tercapai apabila keluk permintaan DD bersilang dengan keluk penawaran SS pada titik E. Harga keseimbangan adalah RM10 dan kuantiti keseimbangan adalah 10 unit. Lebihan pengeluar adalah perbezaan antara harga yang sanggup diterima oleh pengeluar dengan harga yang sebenarnya diterima, yaitu harga keseimbangan pasaran. Melalui keluk, lebihan pengeluar ditunjukkan oleh luas segitiga berwarna biru. Maka, jumlah lebihan pengeluar adalah luas segitiga berwarna biru. Ini menunjukkan lebihan pengeluar dapat dihitung dengan cara menghitung luas segitiga, yaitu 1/2 darab tapak darab tinggi. Ini menunjukkan lebihan pengeluar adalah satu kawasan di atas keluk penawaran tetapi di bawah harga keseimbangan. Seterusnya, kita akan lihat pula pengiraan lebihan pengguna dan lebihan pengeluar melalui persamaan ataupun rumus. Diberi maklumat permintaan dan penawaran sebuah firma adalah seperti berikut. P sama dengan 40 tolak Q, P sama dengan 20 tambah Q. Soalannya, hitungkan lebihan pengguna dan lebihan pengeluar. Sebelum kita menghitung lebihan pengguna dan lebihan pengeluar, maka perkara pertama yang perlu dihitung adalah harga dan kuantiti keseimbangan. Sebab harga dan kuantiti keseimbangan yang akan menentukan kepada penghitungan lebihan pengguna dan lebihan pengeluar. Jadi sekarang kita akan hitung harga dan kuantiti keseimbangan pasaran. Kuantiti diminta adalah P sama dengan 40 tolak Q dan kuantiti ditawar adalah P sama dengan 20 tambah Q. Untuk menghitung harga dan kuantiti, maka rumusnya adalah kuantiti diminta sama dengan kuantiti ditawar. Masukkan persamaan permintaan dan persamaan penawaran, maka pengiraannya adalah kuantiti diminta sama dengan kuantiti ditawar. Seterusnya, 40 tolak Q sama dengan 20 tambah Q, dan 40 tolak 20 sama dengan Q tambah Q, dan 20 sama dengan 2Q, dan didapati kuantiti keseimbangan adalah 10. Gantikan Q sama dengan M10 ke dalam persamaan P sama dengan 40 tolak Q. Dalam persamaan P sama dengan 40 tolak Q, maka P sama dengan 40 tolak 10 bersamaan dengan P sama dengan RM30. Menunjukkan harga keseimbangan adalah RM30 dan kuantiti keseimbangan adalah 10 unit. Sekarang kita akan lihat penghitungan lebihan pengguna. Rumus bagi lebihan pengguna adalah 1/2 darab dalam kurungan E tolak PE dalam kurungan darab dengan QE. Di mana E
adalah bersamaan dengan 40, yaitu pintasan paksi harga oleh persamaan P sama dengan 40 tolak Q. Manakala PE adalah harga keseimbangan dan QE adalah kuantiti keseimbangan, maka penghitungannya adalah lebihan pengguna bersamaan dengan 1/2 darab dalam kurungan E tolak PE dalam kurungan darab QE bersamaan dengan 1/2 darab dalam kurungan 40 tolak 30 darab 10 dan akhirnya dapat dihitung lebihan pengguna adalah RM50. Seterusnya akan dihitung lebihan pengeluar. Rumus bagi lebihan pengeluar adalah 1/2 darab dalam kurungan PE tolak E darab QE, di mana E adalah 20, yaitu pintasan paksi harga oleh persamaan P sama dengan 20 tambah Q, yang mana P adalah harga keseimbangan dan QE adalah kuantiti keseimbangan. Lebihan pengeluar dapat dihitung dengan cara berikut. Lebihan pengeluar sama dengan 1/2 darab dalam kurungan PE tolak E darab QE bersamaan dengan 1/2 darab dalam kurungan 30 tolak 20 darab 10 dan akhirnya dapat dihitung lebihan pengeluar adalah RM50. Sekian pertemuan pada kali ini dan akan bertemu lagi pada tutorial yang akan datang. Sekian, terima kasih.